Hai, selamat datang ke tajuk seterusnya dalam kursus Antropologi Pelancongan. Tajuk kita pada hari ini adalah Pelancongan Postmodernism. Dalam video ini, anda akan mempelajari apa itu konsep pelancongan postmodernism, konsep simulasi, konsep simulakra dan juga konsep realiti terlampau atau dalam bahasa Inggerisnya hyperreality. Jadi bagaimana konsep-konsep ini akan dapat menggambarkan apa yang dipanggil sebagai pelancongan postmodernism? Siapa itu yang dikategorikan sebagai pelancong pasca? Apa yang membezakan pelancongan pasca moden dengan jenis-jenis pelancongan yang lain? Anda juga akan belajar tokoh-tokoh sarjana penting yang mengembangkan idea pelancongan postmodernism. Aliran pasca modernism telah meresapi dalam banyak cabang ilmu termasuklah kesenian, pendidikan, agama, kebudayaan, kerohanian dan bidang-bidang lain termasuklah bidang pelancongan. Aliran pemikiran pasca modernisme dikatakan muncul dan berkembang sebagai satu bentuk reaksi terhadap aliran pemikiran modernism. Moden merujuk kepada era dari tahun 1890-an hingga 1945, manakala era pasca moden dikatakan berlaku selepas Perang Dunia Kedua, terutamanya setelah 1968. Pendekatan moden dikatakan lebih bersifat teoretikal, objektif dan analytical, manakala pasca moden lebih bersifat subjektif. Perdebatan mengenai bentuk aktiviti pelancongan yang membezakan antara budaya postmodernism dan modernism telah bermula pada tahun akhir 1970-an dan awal 1980-an. Bidang kajian pelancongan seperti antropologi dan sosiologi pada tahun 1970-an telah bersependapat bahawa aktiviti pelancong itu secara umumnya adalah satu bentuk fenomena moden. Ada dua pandangan bertentangan yang mendominasi bidang kajian pelancongan pada era tersebut berkaitan dengan sifat-sifat dan makna pengalaman pelancong moden. Satu pandangan melihat pelancongan moden daripada perspektif kritik sosial yang melihat pelancongan moden sebagai satu sistem keruntuhan moden. Pandangan ini diwakili oleh ahli sarjana seperti Bustin pada tahun 1964 yang menganggap pengalaman pelancongan moden sebagai satu aktiviti yang dianggap remeh yang melibatkan pencarian pengalaman yang dibuat-buat ataupun superficial. Manakala pandangan yang bertentangan pula diwakili oleh ahli sarjana seperti Dean McNeill 1973 yang melihat pengalaman pelancongan sebagai satu bentuk pencarian keaslian. Bermula daripada perdebatan inilah konsep pelancongan pasca modernism telah mula mendapat perhatian dalam kalangan ahli sarjana. O'Reilly pada tahun 2003 telah mengenal pasti dua dimensi pelancongan pasca moden dalam perdebatan ini. Yang pertama ialah pelancongan simulasi, iaitu simulational tourism, yang menganalisis konsep pengalaman realiti terlampau atau hyperreal yang merujuk kepada taman tema berbentuk simulasi dan tarikan-tarikan yang menggambarkan persekitaran pasca moden. Konsep simulasi adalah lanjutan idea dan konsep pseudo-event ataupun yang dipanggil peristiwa palsu yang dikemukakan oleh tokoh sarjana terkenal iaitu Daniel J. Bustin pada tahun 1961 dalam buku beliau bertajuk The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. Dalam bukunya, beliau menghujahkan bahawa banyak sebenarnya acara-acara ini dipentaskan untuk tujuan publicity dan mempunyai nilai yang amat rendah. Tokoh-tokoh sarjana lain dalam perbincangan konsep simulasi dan realiti terlampau ini termasuklah tokoh terkenal iaitu Jean Baudrillard pada tahun 1983 dan juga Eco Umberto pada tahun 1986. Dimensi kedua pelancongan pasca modernism pula adalah yang dipanggil sebagai bentuk-bentuk selain daripada yang pertama tadi. So bentuk lain pelancongan pasca moden ini merujuk kepada contemporary, pencarian keaslian
dan mempunyai kecenderungan tinggi kepada persekitaran semula jadi. Munculnya agensi pelancongan yang lebih kecil dan spesifik, peningkatan tarikan yang berbentuk nostalgia dan pelancongan warisan yang berfokuskan kepada kawasan luar bandar. Ini adalah lanjutan kepada hujahan Dean McKennell mengenai usaha kepada pencarian keaslian ataupun yang beliau sering sebutkan the quest for authenticity. Walaupun kedua-dua kumpulan sarjana ini mempunyai pandangan berbeza, tetapi mereka bukan mempunyai pandangan yang bertentangan tetapi lebih bersifat komplementari. Kedua-dua kumpulan sarjana ini melihat bahawasanya kedua-dua dimensi pelancongan pasca modernisme ini menggambarkan apa yang dikatakan sebagai pelancongan pasca moden. Jadi, apa ciri perbezaan utama pelancongan moden dan pelancongan pasca moden? Perdebatan mengenai konsep pelancongan pasca modernisme bertitik tolak daripada kecenderungan ahli teori pelancongan moden untuk menyamakan seolah-olah pengalaman pelancongan itu hanya dalam satu bentuk yang umum, seolah-olah pelancong itu hanya menginginkan satu saja bentuk pengalaman. Sebaliknya, pelancongan pasca modernisme menghujahkan bahawa pengalaman pelancong itu adalah pelbagai, sama ada dari segi motivasi, dari segi pengalaman dan juga persekitaran yang mereka ingin lawati. Oleh itu, O'Reilly pada tahun 1997 mengatakan bahawa berlainan dengan sifat pelancongan moden yang bersifat polemik, autoritatif dan berbentuk kesamaan, Jadi diskusi pelancongan pasca moden pula lebih bersifat kompromi dan menekankan kepelbagaian pelancong. Sebelum tu, mari kita fahami apa ciri-ciri postmodernity ini.